Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yazdina binti Yahya daripada kelas F20E. Hari ini saya akan menceritakan tentang berbuat baik pada jiran dan rakan saya Nurshaza Alia akan menceritakan tentang memuliakan tetamu dalam Islamic Studies KFP 06202. Jadi sebenarnya yang orang-orang tertanya-tanya, perlukah kita berbuat baik pada jiran kita? Maksudnya, kalau kita buat jahat dengan diorang tu tak boleh ke? Kalau kita diam je, kita tak buat apa-apa pun tak boleh ke? Macam perlu ke? Adakah kewajipan kita untuk Muslim ni buat baik pada jiran kita? Okey, baiklah. Seperti yang dinyatakan, yang tertera di sini, berbuat baik kepada jiran merupakan salah satu sebab untuk melayakkan seseorang itu masuk ke syurga. Dan sabda baginda Rasulullah, tidak akan masuk syurga bagi seseorang itu apabila jirannya tidak merasa aman dengan gangguannya. Ini dipetik daripada hadis riwayat Muslim 46. Ni maksudnya kan, kalau kita ni, contohlah kita letak sampah kan, lori sampah nak datang kutip, kita letak, tapi kita letak dekat rumah, depan rumah jiran kita. Jiran kita ni pun tegur kat kita, macam dia tak selesa lah, rasa tak kemas ke, ataupun gangguan bau dan sebagainya. So, dia rasa tak aman dengan gangguan kita kan. Contohnya macam tu lah. Seterusnya, adab bersama jiran kita. Yang pertama sekali, kita hendaklah berbuat baik kepada mereka. Seperti yang saya nyatakan di atas, janganlah kita ganggu mereka kan, dengan benda-benda yang tidak disukainya. Contohnya macam tu. Dan juga berbuat baik ni, mungkin kita ni boleh macam tukar-tukar lauk, juadah berbuka puasa, ataupun kita boleh ajak mereka datang ke rumah, ialah mengunjungi, dan seterusnya, tidak menyakiti mereka ni tidak semestinya sakit dari segi fizikal, tetapi juga tidak menyakiti mental mereka. Seperti macam membuat pencemaran bunyi tengah-tengah malam macam tu kan. Kita nyanyi karaoke lah sekuat-kuatnya, pasang lagu sampai jiran sebelah dengar. Itu kita sebenarnya pressure jugalah mental diorang tu kan. Diorang nak tidur semua tu. Yang ketiga, mengutamakan jiran yang paling dekat dengan kita. Sebenarnya kita kena macam tu lah. Sebabnya kita jangan fikir macam ni ya, kita kena tolong orang yang dekat dulu. Macam tu. Seterusnya, saya ambil daripada petikan berita, sumber berita harian. Okey, jadi di sini ditunjukkan tuntutan rumah terbuka patut utamakan jiran terdekat. Ini seperti yang saya nyatakan lah di adab bersama jiran di atas tadi. Okey, baiklah. Jadi rumah terbuka ni memang menjadi tradisi, okey. Dan kita ni buat rumah terbuka ni sebenarnya nak eratkan lagi silaturahim kan, nak ajak orang makan-makan semua. Jadi kalau kita ajak jiran-jiran yang jauh, taman sebelah, kampung sebelah, apartmen sebelah, tapi jiran rumah sebelah kita tak ajak, jadi mereka akan macam terasa hati. Di situ kita boleh menimbulkan fitnah, syakwa sangka, jiran sebelah kita boleh terasa, macam tu. Dan kalau dia nampak pula makanan-makanan, bau makanan kan, tapi kita tak ajak dia. Kemudian di petikan berita seterusnya, sumber Harakah Daily. Ini adalah satu rencana jiran sepakat membawa berkat. Ini yang dikatakan, yang saya katakan tadi. Kita kena berbuat baik, membantu mereka dalam kesusahan, ya, supaya ia membawa lebih banyak berkat di dalam tetangga kita, dan Allah juga merahmati kawasan kejiranan kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurshaza Alia akan membentangkan tentang tajuk kedua, iaitu memulihkan tetamu. Secara umumnya, tetamu bermaksud seseorang yang datang dengan cara yang diundang oleh tuan rumah ataupun disambut dengan cara yang baik oleh tuan rumah. Selain daripada itu, Islam juga sering menekankan bahawa setiap tetamu yang datang berkunjung adalah pembawa rezeki dan pulangnya membawa dosa-dosa kecil tuan rumah. Untuk yang kedua, ialah cara-cara menghormati tetamu. Yang pertama, tuan rumah perlulah ikhlas semasa melayan tetamu dengan tidak mengharapkan balasan daripada tetamu yang mengunjung ke rumah mereka.
Selain daripada tuan rumah, tetamu juga perlulah mempunyai sifat ikhlas dalam diri semasa mengunjung ke rumah orang lain, dan bukan hanya kerana keenakan hidangan yang dihidangkan kepada mereka ataupun yang lain-lain. Yang kedua, memastikan keselesaan tetamu dengan menyediakan tempat yang sesuai jika tetamu yang berkunjung mahu solat dan yang sebagainya. Tuan rumah juga perlulah sentiasa berusaha untuk memberi layanan yang terbaik terhadap tetamu mereka. Yang ketiga, tuan rumah perlulah memberi layanan sama rata terhadap tetamu dengan tidak membezakan layanan mengikut status sosial tetamu mereka ataupun jawatan. Dan yang terakhir, tuan rumah perlulah menjamu tetamu dengan hidangan. Hal ini kerana ini merupakan salah satu akhlak yang terpuji yang sangat dituntut dalam Islam. Seterusnya, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka janganlah dia menyakiti tetangganya, dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tetamunya, dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Daripada hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, ini adalah contoh artikel berita daripada Sinar Harian tentang tajuk memuliakan tetamu. Itu saja, sekian, terima kasih.